Okey, kita lihat luas permukaan bagi 3 dimensi. Jadi sila rujuk buku teks muka surat 118 ya. Muka surat 118 untuk dapatkan senarai nota. Ya, ini yang kamu dah salin hari tu. Ya, muka surat 118 dalam buku teks. Ya, untuk dapatkan rumusnya ya, senarai-senarai rumus. Okey, yang pertama kita tengok luas. Bagi contoh ni saya tak nak ceritalah ya, kamu tengok nanti sebab luas permukaan bagi ni nampak lebih mudah lagi. Okey, cuma untuk A, okey ya, cuma untuk A, jadi kita lihat sekarang ini, ya, ini adalah bentuk kon. Jadi formula untuk luas permukaan kon, okey, kon diberi oleh pi j kuasa 2 tambah pi j s. Ya, pi j kuasa 2 tambah pi j s. Jadi sekarang ini bila kita perhatikan, okey, dia dah bagi pada kamu formulanya tapi dalam bahasa Inggeris. Ya, di mana R tu adalah radius. Jadi J tu sebenarnya adalah radius ya, dalam bahasa Inggeris lah, iaitu R. Kemudian dia bagi di sini L. Jadi L tu adalah S. Ya, S tu sebenarnya adalah L. Ya, iaitu length. Panjang dia ya. Okey. Jadi sekarang ni bila dikatakan luas permukaan bagi satu gambar ini, ya, iaitu gambar kon, ya, gambar kon. Jadi kita perhatikan apakah yang kita ada. Okey. Jadi pada muka surat yang 118 tu, kamu dapat perhatikan bahagian-bahagian kon telah dilabel. Okey. Jadi ini disebabkan dia mengambil bentuk bulatan bagi tapaknya, ya. Jadi ini adalah jari J, ya. Dan kemudian 12 cm ni yang diberikan ni, tinggi ni, ini adalah tinggi dia. Okey, itu adalah tinggi. Tinggi ni macam mana kita nak tahu? Dia daripada puncak kon sehingga ke tapak dia. Ini dia punya puncak, ini dia punya tapak. Dan dia mesti sudut tegak, mengambil kedudukan sudut tegak. Itu adalah tinggi kon, ya. Manakala kalau dilabelkan dia begini, ya, dilabelkan dia begini. Begini ya, dilabelkan dia begini, ini kita panggil sebagai S. S ya. Okey, S ni apa? Kalau dalam bahasa Melayu mudah kita nak ingat, sending. Sending, dia sengit. Sending ya. Kalau dalam bahasa Inggeris kita panggil slope. Slope ya. Bukan slope, slope ya, slope. Dia kecerunan dia, slope. Okey ya. Jadi untuk nilai ini ya, kita kena buat teorem Pythagoras lah ya, disebabkan nilai S tidak diberikan ya, nilai S tidak diberikan. Jadi kita hanya ada tinggi kon tadi 12 dan kita ada jejari 5. Jadi jarak untuk S ini, panjang untuk S ya, 5 12, teorem Pythagoras dapat 13. Ya, 5 12 13. Jadi kita lengkapkanlah formula ini. Ini pi ya. Ini adalah J-nya ya, jejari iaitu 5, darab dengan 5 dan ini adalah S. Ya, L tu S lah sebenarnya ya. Okey ni. Ya, sebab dia guna formula in English kan. Jadi S dia berapa? 13. Ya, sending dia ya, 13. Sengit. Okey. Jadi 5 tambah 13, 18 di sini. Jadi kamu tekan kalkulator, dapatlah jawapan 282.6/7 ya. Centimeter persegi luas dia. Jadi perhatikan betul-betul untuk kon, kamu kena tahu apakah itu tinggi dan apakah itu jarak S dia, sengit dia, sending dia. Ya, ada beza ya. Okey. Untuk soalan B diberikan pada kita silinder. Jadi silinder, kalau dia kedudukan dia begini, kamu tak ada masalah, kita boleh terus tengok ini bulatan, ini bulatan. Jadi jarak antara dua bulatan itulah yang kita panggil sebagai tinggi. Ya, ataupun T, ya. Itulah tinggi. Jadi kalau dia bagi dalam kedudukan terbaring begini, ya, kaedah yang sama juga kita gunakan, di mana ini adalah bulatan, ini adalah bulatan. Jadi jarak antara bulatan ini,
Ya, ini adalah sebenarnya dia punya tinggi. Ya, lagi sekali dia guna formula dalam bahasa Inggeris ya. So, formula luas dia untuk silinder ini ialah 2 pi J kuasa 2. Ini adalah formula untuk luas bulatan. Tengok bulatan kita pi J kuasa 2. Kenapa ada 2? Sebab kita ada 2 bulatan. Ya, kemudian tambah dengan 2 pi JT. Ini adalah formula untuk lilitan bulatan. Okey ya, kita tengok bentangan dia, kita boleh nampak. Bentangan dia begini, kemudian ada bulat di atas dan bulat di bawah. 2 bulatan, 2 pi J kuasa 2. Jadi yang ini semua adalah dia punya lilitan. Ini lilitan dia sebenarnya. Sebab dia berada di sekeliling bulatan ni. Ya, bila kita bulatkan dia, gulungkan dia. Ya. Okey. Jadi sekarang ni kita lihat formula. Okey, R ni radius iaitu J, H ialah tinggi, height. Ya. Jadi diguna bahasa Inggeris lah, H tu height. Okey, iaitu tinggi lah sebenarnya ya. Berapakah tinggi silinder? Okey, kita tengok dia dah ringkaskan formula ni. Kita letak R dengan H kat dalam. Dia keluarkan 2 pi R ya. Dia keluarkan 2 pi R. Sebutan sepunya. Okey, so radius dia ialah 21 bahagi 2 dapat 10.5. Ya. Kemudian ini pun 10.5 juga. Radius tambah height 32. So totalkan ya 42.5. Kita guna kalkulator. Dapat jawapan 2805. Okey, itu adalah silinder. Untuk piramid kita punya formula dia apa dia? Formula untuk piramid ialah luas tapak tambah dengan 4 luas segitiga. 4 luas segitiga ya. Jadi sekarang ini tapak tak ada masalah ya. Tapak kamu memang dah ada tapaknya di bawah ni. Ini tapak. Okey, ni tapak. Jadi kalau luas tapak dia ialah 16 kali 16 tambah 4 kali luas segitiga. Okey, ni luas segitiga. Jadi luas segitiga ni kamu akan ambil bahagian yang ni lah. Okey, ni bahagian segitiga. Kenapa ya? Sebab bila kita buat bentangan, ni tapak dia. Jadi ini adalah segitiganya. Ada 4 segitiga. 1, 2, 3, 4. Ya, jadi kamu kena cari berapakah nilai luas untuk satu segitiga ni. Ya, okey. Jadi saya lukis kembali segitiga itu. Kita cari luas segitiga ya. Ini form 1 hari tu dah belajar. Okey, yang ini kita tahu dia punya panjang ni ialah 16. Okey, dia bagi tunjuk 17 ya. 17 daripada tengah puncak ke tepi ni. Jadi inilah maksudnya. Ya, ini adalah 17. Jadi berapa? Macam mana nak kira formula dia? Okey, luas segitiga. Jadi luas segitiga sama dengan setengah kali 16 kali 17. Ya, form 1 hari tu tapak kali tinggi ya. Tapak kali tinggi. So, kita lengkapkan ni. 16 kali 16, 256. Luas tapak dia 256. Tambah 4 kali luas segitiga. Okey, luas segitiga tadi apa? Setengah kali tapak dia 16, tinggi dia 17. Kamu guna kalkulator, kamu akan dapat jawapan 544 untuk semua segitiga tu. So total up 800. Ya. Okey. Jadi kita lihat soalan D. Okey, soalan D dibagi pada kita ini adalah kuboid, ya. Dia ini adalah apa ni? Kubus ya. Okey. Jadi kubus kita tengok kita ada 18, semua sisi dia 18. Tak ada masalah lah. Jadi bila kita buat bukaan dia semua bentuk macam ni kan. Ya, 18 semua bentuk macam ni. Tapi ada berapa permukaan? Ada berapa permukaan ya? Atas, bawah 2, kiri kanan ada 4 dah, depan belakang 6. Jadi kamu ada 6 ya bentuk yang begini. Jadi kamu kena kalikanlah 6 darab dengan berapa luas satu tu? 18 darab 18 kan. Ya. Jadi guna kalkulator kamu akan dapat 1944. Ya, kenapa ada 6? Kenapa ada 6? Sebab 6 ini adalah dia punya bentangan. Kamu tengok semula nota kamu, ya. Bentuk bentangan bagi kubus ada banyak bentuk, ya sebenarnya bentangan dia, tapi tetap ada 6 permukaan. Ada 6 permukaan.
Ya. Okey, soalan E pun sama juga. Dia mengambil kira 6 permukaan tu juga tetapi pelbagai saiz. Ya. Jadi kamu tengok dulu bahagian depan ni. Ya, bahagian depan dengan bahagian belakang dia mesti samalah. Ya. Depan dengan belakang. So 25, tinggi ni 13. Ada 2 lah. Ya, jadi kamu kena buat 2 darab 25 darab 13. Okey, kemudian bahagian tepi. Ya. Bahagian tepi yang ini dengan tepi yang ini. Okey, ada 2 bahagian jugalah. Okey, tepi tu 20 dengan 13. So 2 darab 20 kali 13. Kamu guna kalkulator dapat jawapan lah Okey. Kemudian kita ada satu lagi bahagian yang duduknya di bahagian atas dan bahagian bawah. Okey, bahagian atas ni dan bahagian bawah dia, tapak dia kan. Ya. Jadi kamu tengok ukuran dia 25 dengan 20. Ada 2 juga. Okey. So, kamu kira berapa nilai dia, kemudian jumlahkan. Ya. Jadi kamu dapat semuanya 2170. So, jumlah permukaan untuk kuboid ini ialah 2170. Ya. Kita tengok nanti sfera ya.